Kita marah, cakap setakat ni je, baik tak payah cakap. Oh lambat, oh lah, tak sebut pun perkataan yang kita nak dia sebut. Bila kita saban tahun mendengar, melihat, mengikuti berita-berita peperangan demi peperangan, khususnya dalam tempoh waktu ni apa yang berlaku di Gaza tu, aku rasa secara personally pun hampir 2 minggu terakhir ni adalah 2 minggu yang emosi berantakan lah, daripada sedih kepada marah yang membuak-buak, mendidih darah. So dia adalah roller coaster emosi yang secara umum tu, the fact apabila kita ada perasaan yang berubah melihat semua tu, maksudnya hati kita ni hati yang ada hidup lah. Dia bukan hati yang mati, bukan hati yang tak ambil tahu sama sekali, tapi semua image, gambar, berita, dan orang expose kepada kadar-kadar yang mereka mampulah. Kita tak boleh expect semua orang kena tengok semua jenis video dan gambar yang menunjukkan realiti apa yang berlaku. Betul, realiti tu adalah satu perkara yang perlu disebarkan sebab propaganda media ni menutup. Tapi bukan semua orang mesti boleh handle kesakitan dan kecederaan emosi melihat perkara-perkara tersebut. Apalagi kalau kita ada trauma-trauma kita yang tersendiri, atau mungkin anak-anak, level anak-anak berbeza dengan mungkin dewasa dan seterusnya. Dan kita juga perlu expect bahawa semua orang ada coping mechanism yang berbeza. Ada orang yang dia punya coping mechanism tu adalah dia keep share story after story after story, dan dia rasa itu cara dia communicate support dan solidarity. Ada orang yang coping mechanism adalah dia tak boleh tengok dan dia tak nak share. Bukan dia tak sokong Palestin, bukan dia tak bersama dengan orang yang dizalimi, tetapi dia mungkin ada saluran lain atau mungkin ada cara lain yang tak semestinya benda tu dipublikkan. Benda tu boleh berlaku dalam konteks yang sangat tertutup, private, tapi dia juga melakukan sesuatu seminimum membenci dalam hati tu pun termasuk dalam kategori orang yang beriman dan orang yang ada rasa, perasaan human conscience tu. Semua kisah para Nabi ada sisi emosi yang mereka lalui, dan emosi itu adalah human, dan ini bukan masa untuk kita tunding jari, yang ni tak support, yang ni support. Cuba untuk proses dan cuba untuk menampung emosi yang sukar dijangka. Kadang-kadang tidur dengan satu emosi, bangun dengan emosi yang lain. Ada orang yang tidur terganggu beberapa hari terakhir ni, bangun-bangun tengah malam rasa nak marah, rasa nak, dan mudah trigger. Orang tanya sikit benda yang biasanya normal je, tapi bila tengah melalui konflik ni dan dia absorb dalam konflik tu, even perkataan konflik tu mungkin boleh dianggap salah satu propaganda media, as if kita panggil konflik ni macam dua pihak yang legit bergaduh, tapi sebenarnya dalam konteks ni kita adalah berurusan dengan penjajah dengan yang dijajah. So dia adalah perang, dia adalah genocide, dia adalah ethnic cleansing, dia adalah proses memadamkan sejarah dan memadamkan kemanusiaan. Betul, kita boleh nampak jelas bagaimana semua orang sedang cuba proses emosi. Ada yang apabila pemimpin atau selebriti yang dalam konteks dia tu sangat susah untuk dia bersuara selantang kita yang mungkin ada beberapa follower, kawan-kawan dekat social media, berbanding dengan dia yang perlu curate, dia perlu pilih perkataan, dia perlu meletakkan priority mana yang kena sebut dulu, mana yang tak boleh sebut lagi, walaupun dia mungkin ada pandangan peribadi dia. So kita jadi, dah lah kita tengah marah. So bila kita tak boleh nak proses dengan baik, kita juga melempiaskan emosi itu kepada orang-orang yang juga sedang memproses dan cuba menyampaikan mesej. So kita marah, cakap setakat ni je, baik tak payah cakap. Oh lambat, oh lah, tak sebut pun perkataan yang kita nak dia sebut. So as if macam kita je yang sedang melakukan semua yang terbaik untuk menyumbang kepada naratif yang betul dan menyumbang kepada kesedaran yang tinggi dalam kalangan circle kita, dan kita mula fikir orang lain tak buat sepatutnya, tak cukup. So itu juga termasuk dalam apa yang kita nampak secara umumnya. Kadang-kadang bila pergi baca komen-komen, sepatutnya tak baca, jangan baca. Ini tidak baik untuk kesihatan mental. Apalagi kita netizen adalah netizen yang paling dahsyat di muka bumi ni. Israel pun tak boleh handle, hanya netizen Malaysia. Dia boleh handle netizen lain. Tapi kekuatan ni mesti kita gunakan sebaiknya, bukan tembak sesama kita sendiri, dan bukan menambahkan lagi garam ke atas luka yang sudah berdarah.